Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab keempat. Bersendiri pada ilmu dan amalan. Pasal 1. Kelebihan ilmu bagi membolehkan seseorang yang sihat akal itu bersendiri memahamkan ajaran-ajaran agama sebagaimana pada memahamkan segala perkara yang lain juga memang sedia nyata dan tiada berhajat kepada keterangan lagi. Tuhan sendiri pun telah membayangkan ketetapan yang demikian di dalam Al-Quran. Firman-Nya, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Artinya, kata-kata umpamaan itu kami perbuatkan bagi manusia dan yang boleh menangkap maksudnya dengan akal mereka tiada lain melainkan orang-orang yang berilmu saja. Suratul Ankabut ayat 43. Dan lagi firman-Nya, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Artinya, dan tiada yang tahu akan pemahaman artinya melainkan Allah dan orang yang tegak pendiriannya di dalam ilmu pengetahuan. Surah Ali Imran ayat 7. Dan firman-Nya lagi, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, adakah sama di antara orang-orang yang mengetahui? Surah Az-Zumar ayat 9. Kita semuanya berkehendakkan baik dan tiada siapa yang berkehendakkan jahat. Kita ingin hendak membaiki segala hal ehwal kita yang kekurangan, sama ada pada perkara dunia dan pada perkara agama. Hendak mengubah segala sifat keadaan kita yang buruk dan atau kurang baik ditukar dengan segala yang baik dan yang terlebih baik. Kita hendaklah mengganti segala hal kita yang mundur dan ketinggalan, ditukar dengan maju dan bertambah elok mengikut kehendak zaman pada segala yang baik. Kita hendak mengganti segala jalan fikiran kita yang kuno dan kolot dan segala kepercayaan atau pegangan kita yang sudah lapuk dan reput, ditukar dengan fikiran-fikiran baru yang segar dan hidup dan dengan kepercayaan yang dapat disaksikan benarnya melalui ujian Al-Quran, bersendi akal dan ilmu pengetahuan. Kita mahu pemulihan dan pembaharuan, bukan hendak berkokok pada jalan yang telah lanjut dari tujuan asalnya, dan bukan pula berdegil hendak menyimpan jalan fikiran lama yang telah membeku jadi adat atau kepercayaan-kepercayaan lama yang sudah berkulat dan bercendawan. Tapi jika kita tiada berpengetahuan dan tidak bergantung kepada diri sendiri mencari pengetahuan, tambah pula tidak terlatih berfikir sendiri menggunakan pengetahuan itu apabila telah diperoleh, maka di manakah akan boleh dapat sekalian yang kita kehendakkan dan kita cita-citakan ini? Ya, kita sentiasa sangat berhajat kepada ilmu pengetahuan, kepada latihan berfikir sendiri dengan pelajaran dan kepada kebebasan menggunakan kebolehan-kebolehan kita sendiri untuk jadi alat dan pendorong kita menjalankan kerja-kerja pembaikan yang dikehendakkan itu. Ilmu pengetahuan itu boleh didapati jika dituntut dan diusahakan mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Kita wajib mendapat ilmu pengetahuan itu. Jika tidak lebih pun, sekurang-kurangnya sama atau hampir sama seperti orang ahli ilmu kita yang telah lalu, jadilah. Dengan demikian, barulah boleh kita bersaing dengan mereka itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam pada itu, tidaklah pula ada halangan-halangan yang mesti menyekat kita daripada dapat ilmu pengetahuan lebih luas dan lebih dalam daripada ilmu pengetahuan orang dulu-dulu yang telah jadi ikutan kita sekalian selama ini. Kerana sesungguhnya barang apa jua ilmu yang telah dapat kepada orang dulu-dulu itu masing-masingnya masih ada juga lagi sampai sekarang pun dan boleh didapati tersimpan di dalam kitab-kitab karangan mereka itu. Tidak hilang. Jadi, tentulah ilmu-ilmu itu boleh dapat juga kepada orang-orang kemudiannya, termasuk orang-orang sekarang dan orang-orang yang akan datang juga. Jika dituntut, dipelajari dan dikajikan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya, ilmu-ilmu baharu yang ada pada orang-orang kemudian seperti orang-orang zaman sekarang
dan orang-orang yang akan datang kemudian lagi kelak, nyatalah tidak akan dapat kepada orang-orang dulu, kerana mereka itu tidak ada lagi. Hayat mereka tiada sampai kepada zaman kemudian ini untuk menuntut dan mengkajikan ilmu-ilmu baharu yang tidak ada pada zaman mereka itu dahulu. Jadinya, orang-orang kemudian selain daripada boleh mendapat segala ilmu orang yang dahulu itu, jika mereka tuntut, memang boleh pula mendapat ilmu-ilmu tambahan lain lagi yang baharu, iaitu yang tidak diketahui oleh mereka orang dahulu-dahulu yang sudah tidak ada lagi itu. Bahkan barangkali tidak terlintas pun di hati mereka zaman itu. Orang dulu-dulu itu sudah mati, dan pengetahuan zaman mereka hanyalah sekadar yang mereka telah ketahui pada masa hidupnya lagi itu, dan yang diketahui orang pada zaman mereka itu. Mereka tak dapat ilmu-ilmu baharu yang telah terbit, dibukakan Tuhan kepada manusia kemudian daripada masa mereka itu. Adapun orang-orang kemudian, maka ilmu-ilmu yang diketahui oleh orang-orang dahulu itu pun boleh dipelajarinya dan boleh dapat kepadanya. Dan pengetahuan-pengetahuan baru yang tiada diketahui oleh orang dahulu-dahulu itu pun boleh juga dipelajari dan ditambahkannya kepada ilmu-ilmu zaman dahulu yang telah sedia itu. Pendeknya, setelah mereka dapat ilmu-ilmu yang diketahui oleh orang dulu-dulu itu, maka boleh pula mereka tambah lagi dengan ilmu-ilmu baharu yang belum ada pada zaman dahulu itu. Dan oleh yang demikian, tiadalah diketahui oleh ahli zaman ini. Ahli zaman itu. Demikianlah jalannya dikatakan orang kemudian mungkin boleh dapat lebih ilmu daripada orang dahulu yang diikut dan dipertaklid sahaja selama ini. Jika tidak demikian, maka tidaklah boleh ada kemajuan bertambah pandai dan bertambah baik dari satu masa ke satu masa pada apa-apa perkara juga. Maka terlebih dahsyat pula jika dikatakan ilmu manusia sentiasa semakin kurang daripada orang dahulu-dahulunya. Atau jika dikatakan tiada siapa biji matanya yang akan boleh sampai sama alimnya seperti imam-imam. Kepercayaan demikian ini akan menjadikan manusia seluruhnya pada akhir-akhirnya sama seperti orang liar di hutan itu saja, atau lebih buruk lagi. Tetapi tidak. Ilmu tidak tertentu bagi orang dahulu-dahulu saja, tetapi ialah bagi siapa-siapa jua yang dikurniakan oleh Allah, walau orang-orang kemudian pun. Tambahan pula ada firman-Nya berkata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan atas tiap-tiap orang yang berilmu itu tetap ada yang lebih berilmu lagi. Surah Yusuf ayat 76. Dalam pada itu, walau bagaimanapun, nyatalah pula bahawa imam-imam besar dahulu kala itu pun tidak juga meliputi tahu semua ilmu yang telah ada dibukakan Allah pada zaman itu. Atau sekurang-kurangnya semua ilmu yang dikehendaki bagi kewajipan menerangkan fahaman-fahaman agama, hingga menjadikan semuanya yang mereka telah terangkan itu tetap betulnya dan layaknya bagi segala masa dan zaman dan segala keadaan manusia. Tidak. Hanya orang dahulu-dahulu itu dengan sekadar ilmu yang ada kepada mereka, pada zaman itu mereka telah bersendiri menimbangkan hal-hal agama dan mengambil fahaman daripada naf-naf yang ada di dalam punca-punca agama kita. Jadinya, kalau begitu, mengapakah pula orang-orang sekarang yang mungkin barangkali lebih ilmu daripada imam yang dahulu itu tidak boleh berbuat sendiri seperti mereka itu? Sudah habiskah makna Al-Quran itu dikeluarkan oleh mereka? Jika tidak mengikut saja apa-apa pendapat orang lain yang telah terdahulu, adakah harapan kita akan dapat mengeluarkan sesuatu pendapat dan fahaman yang baharu sesuai dengan zaman baharu pula? Padahal kemajuan alam telah menerbitkan bermacam-macam perubahan baru dan pendapatan baharu yang tentu sekali tidak mestilah menghendaki fahaman-fahaman baru pula dalam medan pengajian kita akan hal-hal agama berpadanan dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi itu. Jika tidak demikian, bolehkah dikatakan agama Islam ini layak bagi segala zaman?